Saya rasa ada beberapa lagi ciri iaitu mesti boleh mewakili negara dengan baik di pesada antarabangsa, international representation di mungkin di IMF, di World Bank dan sebagainya. Dan satu lagi ialah saya rasa tidak ada conflict of interest dari segi korporat ataupun tidak ada kes di mahkamah. That one is sure. That used to be the minimum standard. I'm just putting out there. Saya rasa ini juga adalah ciri yang penting. Yalah. No what? Saya terfikir-fikir lah siapa sebelum ni saya memang banyak promote Datuk Jogani dan saya masih lagi promote Datuk Jogani walaupun dia bagi tahu saya jangan promote saya kuat sangat sebab bila you promote saya tak jadi punya jadi liability, so saya tak cakap lah nama dia lagi sebab saya tak nak dia jadi liability kepada Datuk Jo. You know who fits the bill? I think I know who fits the bill. Saya rasa ada ramai nama yang kita ada akan di sini. dengar nama-nama tu, tapi saya rasa mungkin somebody here fits the bill. Sebelum kita pergi ke nama tu, mungkin saya boleh cadangkan beberapa nama dulu. Saya beri beberapa contoh. Dari senarai saya ialah dari senarai menteri dan timbalan menteri. Okay, let's go through that I want to first. hear your view. Saya nak dengar pandangan Syarif dan juga KJ. Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, ada pengalaman, ada hubungan dia dengan PM tu Everybody terlalu tense. Dia competitor. Dia macam Thucydides trap. Dia emerging power. Okay, kawan baik kita semua, saudara Nick Nazmi. I like Kompeten. Seorang yang telah membuktikan bahawa dia adalah seorang menteri yang berprestasi. Does PM trust him? Yeah, but I think he set a good course at NREC. So actually, that's a better reason why not. I would like him to itu satu kementerian yang penting, NRCC. Not to finish off lah, but to see it through. Malah KJ Gaming ada dengar ura-ura lah. Kadang-kadang ura-ura ni tak boleh percaya bahawa ada kemungkinan NRCC tu pun boleh dirombak. Saya rasa kalau boleh janganlah. Kerana I think Nick's doing a great job there. Okay. Tengku Zafrul, seorang yang memang ada pengalaman. He's done it and he's got 2 years on the clock. Dia dah buat dan 2 tahun lagi dia dah tamat masalah Zaf, senatorship. dia ada shelf life. Dia 2 tahun lagi. So kena ada orang yang boleh pergi runway sampai pilihan raya lah. Kalau dia last that long. Okay. Kalangan timbalan menteri. Ahmad Mazlan. Kenapa ni? Ahmad Mazlan adalah timbalan Kementerian Kewangan sekarang. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Saya tak tahu kenapa KJ gelak. Tak ada Kenapa masalah. KJ ada respon seperti itu? Satu idea yang cukup hebat. I'm not understand. Okay. Saudara Steven Sim. Bagaimana? Not known, tak sangat dikenali dari segi kemampuan teknikal ekonomi. Saya yakin dia ada tapi tak nampak. Tapi itu ketara. Tak nampak. Cintong. I think kalau figura itu datang daripada parti DAP misalnya, dia kena individu yang mencerminkan satu budaya progresif yang tidak sinonim dengan PH 1.0. Kalaupun dia pernah memegang jawatan dalam PH 1.0 tetapi imejnya lebih meluas daripada itu. Dan tidak terikat. Dalam pemikiran setengah orang, dia dah lekat dah dia punya image DAP di Kementerian Kewangan ni adalah guanaan dengan Tony Fua. You laugh. I didn't laugh. Kerana saya juga ada senarai yang kedua ialah senarai MP yang tak memegang apa-apa jawatan. Datuk Jogani tadi dah dibincang. My former boss Lim Guan Eng has cases. Jadi dari sektor korporat saya ada juga beberapa Tan Sri kat sini. Tan Sri Hassan Marikan. You've done your research about the competition clearly. Saya rasa ni figura yang memang saya rasa kalau dia nak dia dah ambil ataupun kalau PM nak bagi dia dah bagi dah. Saya rasa 100% Hassan Marikan, untuk makluman pendengar, adalah bekas Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, seorang yang dipercayai oleh PM, seorang yang technically competent dan sekarang ini ada pengurusi kepada Majlis Penasihat kepada Kementerian Menteri Kewangan, dan saya rasa Tan Sri Hassan is comfortable having that advisory role. Tan Sri Wahid Omar, bekas CEO Maybank dan juga ada pengalaman di kabinet Datuk Sri Najib. Maybe kalau dia nak buat lagi. But done it also. Done it. Tan Sri Azman Mukhtar, Khazanah Managing Director. Bagaimana?
Possible. Ada traction dengan sektor korporat dan tahu pentadbiran negara juga. I don't know. I mean, Menteri Kewangan kedua ni kena ada orang yang decisive lah. Okay. Tan Sri Syahril Rizal, former EPF CEO, sekarang chairman di Axiata. Bagaimana? Saya rasa sangat bagus. That's a great name. Yes. That's a great name. Yes. Yeah. Botak juga. Botak juga. Ya. Seorang yang steady, akan buat kerja dengan steady dan tidak akan. Dan EQ dia bagi saya agak tinggi. EQ bagus. baik. Yang tidak akan mengancam. So can we talk about the other botak? Seorang lagi Tan Sri Wan Taufik, bagaimana? Petronas. Sekarang Ni Petronas. Tengku Taufik. Tengku Taufik. Ya. EQ pun baik. They're doing a good job in Petronas, I think. Yeah. Okay, saya nak tanya list yang keempat tu bekas MP yang ada pengalaman dalam number one on my list. Khairi Jamaluddin. I'm not trusted by Not trusted by PM, not trusted by DPM, fighting with half the cabinet. I don't think it's a good idea. Seorang lagi yang mungkin not former minister, deputy, but memang tahu apa yang telah berlaku di Kementerian Kewangan. Saudara baik kita semua ni, Tony Phua, former political secretary di Lim Guan Eng. Bagaimana? Dia nak turunkan handicap dia. Handicap maksudnya di golf. Sehingga dia sampai tahap handicap kosong, dia tak akan balik politik. Sekarang handicap dia lebih kurang 9 atau 10. Kuat. Okay. Ya. Tu senarai saya. Okay. So coming back to pusing The habis satu longest, dunia ni. roundabout. So Ni first, penting. Soalan pertama, Kian Meng, kalau esok PM call, kalau hypothetical, Kian Meng, saya nak awak jadi Menteri Kewangan kedua. I know you have a job at Taylor's University sebagai pengarah program PPE kat sana. But is it yes or no? Saya akan menjawab dengan please lah. Okay. Baru-baru ni kita bertiga ada peluang untuk makan malam dengan bekas Menteri Luar Singapura, George Yeo. Dan satu soalan yang KJ telah lontarkan kepada beliau ialah sama ada beliau diberi peluang untuk menjadi calon presiden di Singapura selepas dia kalah pilihan raya di 2011 di kerusi Aljunied GRC. Jawapan beliau ialah saya sanggup mencalonkan diri sebagai backup jikalau tidak ada calon yang lebih sesuai. Itu adalah jawapan saya. Saya sudi menjadi backup. Kalau semua nama yang kami saya rasa sebut, semua nama yang saya cadangkan tadi sebahagian besar lebih berkelayakan berbanding dengan saya. Ya, tapi kalau the call comes, then jawapan open saya to it lah, terbuka lah. Ya, terbuka. Dan, No, I mean, look, you are a good friend of mine, but saya rasa tak perlulah you bertawaduk sangat, undersell yourself, because dari segi technical competence, you have it. Okay, you served as Deputy Minister of MITI, you have a postgraduate degree, you've studied economics. Dari segi political acumen, you left politics on a high, tak ada siapa yang gaduh dengan you macam saya. And then dari segi pengalaman, ada. Dan satu lagi, tadi kita bincang tentang parti DAP. I think Ong Kiam Meng merupakan simbol kepada DAP yang baru. Jawapan saya sama, saya terbuka dan saya sudi jadi backup kepada sesiapa yang kalau senarai tadi tak muncul. Kalau dapat, jangan lupakan KS dan datang lagi buat kali keempat, kelima, keenam dan seterusnya. It's a long shot. Tapi saya rasa to be serious, memang perlu diisi PMX perlu mengisikan jawatan ni kerana kita semua tahu you in cabinet, you were economic advisor to the PM. Saya pun telah di Kementerian Kewangan setika masa dengan Lim Guan Eng sebagai pegawai khas. It is a very taxing. Yeah, sure. Kian Meng, just last pasal cabinet reshuffle ni, kenapa dia mengambil masa yang lama sangat? Forget about rombakan besar lah. Nak isi jawatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Allahyarham almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, itu pun tak boleh nak buat. Dan let me explain this. Dia punya
pilihan sebenarnya tak banyak. Sebab it's amanah seat. Ya, betul. Dan berapa beramai yang daripada amanah ni? Mungkin ada 2. Amanah ni saya rasa keahlian dia pun 10 orang kot. So berapa ramai saja yang dia boleh. Okay, Dr. Zul, Adli, mungkin Mujahid sebagai senator. Mujahid Sebagai timbalan presiden. Itu je. Ya. So apa masalah dia? Mungkin PMX nak buat rombakan bersama dengan Orang lain pergi ke sana, orang lain dialihkan. Sekalian adjust orang sikit. Ya. Okay. Internal party politics. Ataupun kita nak tunggu kepada yang di-Pertuan Agong yang baru. I don't buy that argument. Kenapa? Doesn't make sense. Sebab ini keputusan Perdana Menteri. Ya, dia persembahkan kepada Agong of course dan angkat sumpah depan yang di-Pertuan Agong. Tapi lantikan dia adalah Perdana Menteri. Prerogatif Perdana Menteri. I'll throw one name in, Datuk Hasni, For something in cabinet. wow. Yes. Saya rasa kawan-kawan saya di DAP pun memang suka dia semasa dia menjadi Menteri MB. Besar di Johor. MB. Prestasi yang baik. Okay. Dan orang